Islami yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sayu hati melihat kanak-kanak di Syria, Palestin, Somalia dan Yaman teruja mendapatkan bantuan pak makanan Ramadan. Di usia yang masih kecil, mereka telah melatih diri berpuasa penuh dalam pelbagai desakan kehidupan. Mari bersama Islamic Relief Malaysia membantu mereka yang memerlukan di 32 buah negara melalui kempen Rezeki Ramadan serendah RM5. Sumbangan yang mungkin kecil di mata anda tapi besar nilainya buat mereka. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Terima kasih kepada anda yang terus saja bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan seperti yang kita janjikan tadi, di setengah jam yang terakhir untuk hari Isnin ni, kita nak bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Dan pagi ini kita nak bawa sahabat-sahabat sekalian ke Bosnia dan Palestin bersama dua orang ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia nak cerita tentang misi-misi Ramadan mereka. Ya, yang pertama kita nak perkenalkan Diana Amir dan juga kita ada Bro Eddie dari kumpulan Saujana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa berpuasa. Selamat Sihat, berpuasa Alhamdulillah. Eddie. Dan terima kasih juga Islamic Relief Malaysia yang istiqamah bersama menjentik hati dan juga memupuk kesedaran sahabat pendengar kita menerusi Suara Kemanusiaan. Cuma hari ini kita ada dua orang wakil, seorang dari Bosnia. Orang Bosnia tanya apa khabar? Kakosi, betul tak? Allah. Lupa dah. Macam mana? Saya ajar bahasa Melayu kat dia orang. Oh, juga. Oh, dia cikgu BM. Adik. Tang dia adik saja. Okeylah tu. Dan Diana Amir dan juga Eddie ada cerita juga untuk bawa kita ke Palestin pagi ini. Seperti yang kita tahulah, dua-dua negara ni satu nama yang besar dan dekat dengan hati sekalian umat Islam pastinya. Kalau di Bosnia lebih 16 tahun peperangan pergolakan berlaku di negara mereka dan masih lagi berlaku diskriminasi ke atas umat Islam khususnya. Macam di Palestin pula 1.6 juta sahabat dan saudara kita tak dapat makanan bernutrisi, tak dapat khasiat, tambah-tambah lagi Ramadan, tempoh pandemik dan sebagainya. Ini yang kita nak kongsikan pagi ni. Mungkin siapa nak mula dulu? Kita bagi pada Diana lah. Ladies first. Dia punya silang tak ke mana tadi. Pengalaman Diana macam mana yang kalau kita sebut pergolakan di Bosnia tu macam mana rupanya tu yang boleh dikongsikan? Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum kepada DJ Hazwan dan DJ Pian kita, Wak Pian. Dan juga Brother Adi, Islamic Relief Malaysia dan semua yang sedang mendengar sekarang ini. Alhamdulillah. Tentang soalan daripada DJ Pian tadi, sebenarnya tentang pergolakan yang berlaku di Bosnia pada tahun 92 sehingga 95 berlakunya Bosnian War yang sebenarnya lebih teruk. Itu ialah peperangan yang selepas World War II tu peperangan yang kira macam paling teruk lah yang berlaku di dunia. So berlakunya genosid untuk membunuh umat Islam di Bosnia di antara pihak Bosnian iaitu Muslim Bosniak lah ataupun dan kita juga ada Serbia dan juga Croats. Jadi kebanyakannya memang dikumpulkan lelaki, kebanyakannya yang dibunuh beramai-ramai. Kalau kita lihat sendiri masa dia nak pergi ke Bosnia, library pun dihapuskan semua bahan-bahan bacaan. Nampak tak nak melupuskan tamadun itu dengan cara library itu dihapuskan semua buku-bukunya betul. Dan kemudian masjid-masjid sendiri pun banyak yang ditembak lah. Mereka yang berada di masjid, lelaki semua pun, siapa saja yang ada menyebut la ilaha illallah itu, betapa mahalnya kan kalimah la ilaha illallah itu, walaupun sebenarnya mereka bukanlah alim ulama semuanya sampai dijadikan seperti satu macam mana nak cakap satu ancaman kepada mereka sehingga perlu membunuh pula umat Islam ini. Asalkan ada iman dalam hati itu, semua dibunuh, dicari dan dibunuh sampai berlari ke dalam hutan. Kalau kita lihat kat situ ada satu di tempat iaitu Mostar, sekarang ini dah dibina semula. Itu ialah satu lambang Islam, satu jambatan yang dibina dan sekarang dan dibom dan hapuskan juga untuk inilah, kalau boleh diorang memang nak hapuskan semua tanda-tanda keislaman di bumi Bosnia itu. Dan sekarang ini dah dibina semula tapi cuma berbeza. Ada dulu kalau ikutkan waktu awal-awal penciptaan tu ada tempat di mana muazzin akan melaungkan azan.
Tapi apabila dibina semula walaupun mengikut konstruk yang sama tapi tak ada tempat muazzin tu. Jadi bila kita pergi ke sana kita akan dapat melihat ya Allah rumah-rumah pun ada bekas-bekas nampak rumah yang sangat cantik, masya-Allah. Sebelahnya tu rumah yang macam terbakar dan ada lubang-lubang kerana telah ditembak. Dan kalau Masya Allah panjang cerita ni sebenarnya. Kalau saya pergi berjumpa sendiri dengan penerima manfaat di sana, kisah mereka sendiri itu baru dari segi fizikalnya. Tapi dari segi dalaman mereka sendiri sebenarnya sampai ke hari ini, semuanya mengalami masalah psikologi. Saya berani cakap semuanya kerana mereka duduk di tempat yang sama, di kawasan yang sama, di situlah ayah mereka ataupun ibu mereka ataupun nenek mereka dibakar hidup-hidup di dalam rumah. Dan juga di satu tempat tu mereka boleh melihat sejauh mata memandang. Saujana mata memandang, ya Bian? Edi. Minta maaf. Sejauh mata memandang boleh nampak kubur-kubur Islam. Jadi bila mereka Srebrenica kawasan tu. So kalau pergi ke sana, itu Srebrenica ya, kat situ kita nampak memang banyak. Tapi sebenarnya di Bosnia, contohnya di bandar-bandar di Bosnia sendiri pun sebenarnya nampak banyak sangat tempat mereka menanam beramai-ramai daripada genosid itu sendiri. Sebenarnya ramailah yang telah dibunuh. Dan juga bila kita pergi ke sana mendengar sendiri kisah-kisah mereka, Masya Allah, sampai ke hari ini mereka masih menangis lagi. Ya, pastinya. Kerana di rumah itulah contohnya seorang ibu melihat anak dibunuh di hadapan rumah tapi masih duduk di situ lagi. Kalau kita tengok ramai kan yang keluar daripada Bosnia, tapi takkan kita nak biar mereka semua keluar daripada Bosnia. Sebab itulah Islamic Relief datang dan memberi bantuan untuk kelangsungan hidup mereka lah. InsyaAllah saya sambung lagi kejap lagi, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Itu situasi, itu baru fizikal yang macam Diana sebut tadi lah kan, yang kita dapat lihat berlaku ke atas Bosnia, khususnya saudara-saudara muslimin kita di sana. Maknanya diorang memang jadi saksi, diorang nampak dengan depan mata sendirilah apa yang berlaku ke atas keluarga, dan tak pergi mana-mana, duduk situ juga, kat situlah tempat mereka masih lagi meneruskan kehidupan. Ya, baik. Untuk Adi pula, mungkin difahamkan tahun ni merupakan tahun kedua Saujana bersama-sama dengan Islamic Relief Malaysia untuk mengumpul dana membantu penduduk di Palestin pada bulan Ramadan. Mungkin boleh kongsikan juga apa usaha-usaha yang dilakukan oleh Saujana untuk meneruskan, merealisasikan, menjayakan program bantuan ini. Nak cerita macam mana rupa bentuk Palestin tu, rasa Eddie belum direzekikan lagi lah ke Palestin kan. Tapi pengalaman ataupun cerita kempen kita ni, Eddie. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya, tahun ni memang tahun kedua Saujana bersama dengan Islamic Relief Malaysia untuk membantu kutipan, orang kata tahun ni namanya macam pack Ramadan lah, pack rezeki Ramadan. Cuma kelainan yang kita bawakan tahun ni, kalau sebelum-sebelum ni kita ada pelbagai link lah. Kita ada pelbagai, mana setiap ikon kita tu ada dia punya masing-masing punya link untuk kita buat kutipan. Cuma tahun ni kita kumpulkan sekali dan target kita supaya orang boleh menyumbang pada link yang sama. Dan perbezaan tahun ni Saujana bukan sahaja fokus pada Palestin sahaja, tetapi semua selebriti fokus kepada Malaysia juga. Dan kita Saujana ada juga membantu Mali dan juga Tunisia. Di mana pack Ramadan kita ni sebenarnya macam Malaysia, target kita ada 6,000 food pack. Di Palestin kita target ada 300 food pack, mana kita membantu 300 keluarga. Di Mali ada 100 food pack dan Tunisia ada 100 pack. Tetapi kita punya target kita adalah setiap 10 Ramadan tu kita akan ada target lah, mana 10 Ramadan pertama Palestin, 10 Ramadan yang kedua kita akan buka pada Mali pula, dan 10 Ramadan terakhir tu kita akan fokus kepada Tunisia lah. Jadi itulah yang kita fokuskan pada tahun ni. Dan sebagaimana yang kita tahu, Palestin dan juga Bosnia ke ataupun negara-negara yang terlibat dengan perangan ni sebenarnya lagi sukar lah untuk mendapatkan bantuan berbanding negara yang memang miskin. Miskin dia orang tak ada kesusahan untuk keluar, tapi macam Palestin dan Bosnia ni mungkin peperangan, jadi ada isu lah kan. Biasalah tu. Itulah yang kita cuba target tahun ni lah. Maknanya itu strategi atau susun atur perancangan kempen kita untuk tahun ni. Dan kalau tadi Saujana ada Malaysia, Tunisia, Palestin, Diana Amir pula macam mana Diana, selain dari Bosnia mungkin fokus negara lain juga yang terlibat? Betul, Masya Allah. Kita juga di negara kita sendiri iaitu Malaysia sendiri, sebenarnya kalau kita lihat
Kalau sebelum ni memang sudah ada pun orang-orang yang susah, tapi sekarang ni bertambah lagi. Ada lebih ramai lagi orang yang susah disebabkan oleh pandemik. Dilihat, dan sekarang ini hampir 60% ketua keluarga tidak mampu untuk memberikan makanan yang cukup kepada keluarga mereka. Masya Allah. Jadi kita perlu untuk membantu kita punya rakyat di negara Malaysia sendiri, selain daripada kita membantu negara jiran kita iaitu Indonesia. Kita tahu, ya Allah, diorang lebih ramai lagi rakyat mereka dan banyak sangat ini bawah taraf kemiskinan. Jadi pasti kita perlu membantu sesiapa sahaja, walau di mana sahaja mereka berada, selain daripada Bosnia dan juga Sudan, yang kalau sesiapa yang membantu, macam tadi cakap kita punya di launchgo.com itu, nama kempen kita Rezeki Ramadan Icon dan Selebriti. Di bawah itu boleh letakkan reference Ramadan _ Diana, ataupun untuk membantu negara-negara yang Diana wakili, ataupun kalau macam Palestin dan juga Tunisia, daripada Saujana sendiri boleh letak Ramadan _ Saujana. Saujana. Jadi boleh melihat di situ negara mana yang kita nak bantu, tapi kalau boleh letak reference supaya lebih jelas lah kita nak letak di mana. Dan sebenarnya kita tahu Islamic Relief Malaysia sudah lama, daripada 1984, sebelum saya lahir lagi sebenarnya dah ada. So dah berpengalaman, Masya Allah, memang sangat banyak, dan sekarang ini mempunyai lebih daripada 100 cawangan di seluruh dunia dan membantu lebih 30 buah negara. Jadi kita sebenarnya contoh di Malaysia, kita ada pack bantuan rezeki Ramadan yang saya dah tengok sendiri sebenarnya. Dalam tu ada bihun, dalam tu ada beras, dalam tu ada memang bantuan asas untuk mereka bolehlah insyaAllah berbuka puasa dan bersahur dengan pack bantuan makanan asas itu. Tapi contohnya kalau kita pergi ke Bosnia, kita pergi ke Indonesia ataupun pergi ke Sudan sendiri, mereka mempunyai keperluan yang berbeza-beza. Contohnya kalau di Bosnia mereka lebih memerlukan kayu api, ataupun mereka lebih memerlukan bantuan seperti greenhouse untuk membina semula, sebab mereka lebih kepada pertanian kan, dan mereka 4 musim, jadi tak semua musim mereka itu ada hasil cucuk tanam mereka. Jadi di bulan Ramadan ini apa yang mereka perlukan, cawangan di Bosnia lebih mengetahui. Jadi kita memberikan kepada mereka yang lebih mengetahui tentang apa yang rakyat mereka perlukan, insyaAllah, supaya bantuan itu sampai dengan efisien lah. Efisien bahasa Melayu apa, Pian? Efektif. Efektif. Dengan lebih efektif. Jadi insyaAllah bantuan anda itu akan sampai. Cumanya niat kita tu insyaAllah kita niatkan sahaja kerana Allah SWT. Allah akan memberikan kita lebih lagi bulan Ramadan ni kan. Sebab itulah Islamic Relief alhamdulillah istiqamah untuk sentiasa meminta. Sebenarnya kami semua hanya menyampaikan Islamic Relief ini kiranya jambatan. Betul, jambatan kepada anda semua yang mendengar ini. Marilah kita jentik hati masing-masing untuk rasa walaupun kita sedang susah, itu sebenarnya masa yang paling bagus sekali untuk kita bersedekah. Ketika kita rasa susah, ketika kita rasa nak kaya, ketika kita rasa nakkan sesuatu, ketika kita rasa benda tu paling kita sayang, itulah sebenarnya yang terbaik sedekah yang kita perlu berikan kepada orang lain lah, insyaAllah. InsyaAllah itu dia untuk pusingan pertama kita lah. Kejap lagi kita sambung lebih lanjut, dan kalau boleh jomlah kita sama-sama ikut contoh Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Puasa Nabi macam rihul mursalah, angin yang berlalu laju bila bab membantu orang. Kita harap begitulah kita mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Kita nak berehat kejap, Diana dan Adi dan sahabat-sahabat pendengar sekalian, boleh terus bersama kami untuk Suara Kemanusiaan. Kejap lagi kita nak Diana cerita mungkin pengalaman bersama ataupun menyantuni saudara-saudara kita. Mungkin ada luahan air mata, dan Eddie pun kalau nak menangis pun silakan juga perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan hari ini bersama menyantuni untukmu Bosnia dan Palestin. Dan kita berehat dulu, kita kembali selepas ini terus mendengarkan kami di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islam. Ya Allah
Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini bersama Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia yang mana anda juga bertemu kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di Facebook Islamic Relief Malaysia. Dua orang ikon kemanusiaan IRM iaitu Sister Diana Amir dan juga Brother Eddie masih lagi bersama kita ya. Dan kita kembali. Mungkin Eddie nak sambung sikit pula cerita. Tadi Diana pun ada cerita macam mana kempen-kempen kita nak menggalakkan lebih ramai antara kita yang apa dalam bulan puasa ni bersedekah, dan ada cara-caranya. Kejap lagi kita ulang balik. Cuma mungkin kalau Eddie boleh cerita sikit macam mana tentang bantuan pack makanan yang disampaikan di lokasi-lokasi, impact bantuan. Tadi cerita tentang efisien kan, efektif banget. Macam mana, how effective it is, bagaimana ia berkesan dalam membantu. Silakan Brother. Okey, terima kasih Pian. Seperti mana kita faham, kalau di Palestin tu kita selalu dengar lah mereka ni terkongkong, kehidupan mereka dicatu, literate dicatu, nak kerja pun tak ada. So di sinilah bantuan yang kita kena ambil tahu lah, kerana quotation yang selalu yang mereka cakap, mereka harap tidak dibiarkan mati sendirian tanpa bantuan. Itu antara yang sentiasa yang mereka gambarkan lah. So saya nak kongsi sikit kisah daripada Sister Anahid ni. Dia merupakan seorang ibu tunggal yang bersama 7 orang anak, di mana suaminya telah meninggal 3 tahun lalu. Dia selalu cakap dia selalu berdoa supaya ada orang datang bantu dia keluarga, sebab macam penduduk lain di Gaza ni, sebab mereka ni memang terpaksa bantu hidup pada bantuan kemanusiaan. Sebab memang tak ada ruang kan, nak kerja pun susah apa semua. Lebih-lebih lagi bila ada anak dan sebagai ibu tunggal, terlalu sukar lah untuk dia. Bila bantuan dia lambat sampai, dia pun terpaksa mengemis makanan lah dengan orang-orang lain. Kadang dia pun segan juga lah, tapi dia tak ada pilihan. Jadi apa yang dia berlaku sekarang, dia cakap anak dia ramai. Jadi dia selalu berhadapan masalah bila untuk menyediakan makanan, air bersih untuk anak-anak dia. Dan dia sebab dia tak ada penapis air, kerana dia terpaksa beli air bersih ataupun terpaksa dapat air percuma kat masjid. Jadi dia cakap bulan Ramadan ni adalah bulan-bulan yang sangat dia nantikan lah, kerana kebiasaannya bulan inilah yang biasanya sumbangan akan datang banyak lah. Dan alhamdulillah tahun ni Islamic Relief telah memilih beliau lah sebagai salah seorang keluarga yang daripada 300 nama tadi tu yang terpilih untuk menerima pack makanan Ramadan. Tapi berbezanya pack makanan-makanan Ramadan berbanding Malaysia. Kalau Malaysia kita bagi macam dalam satu kotak tu ada barang-barangnya. Cuma untuk di Gaza ni, di Palestin ni, kita bagi dia dalam bentuk voucher. Kerana kadang-kadang kita tak tahu juga apa benda yang mereka mahukan. Tetapi dengan adanya voucher ni, dia orang boleh pilih lah sendiri makanan mana yang dia orang nak. Sebab kat sana mungkin itu yang terbaik untuk mereka lah. Itu perbezaan lah. Jadi dengan adanya bantuan daripada Islamic Relief ni, saya rasa bukan sahaja di Palestin ataupun di mana-mana, tapi saya harap dengan ada bantuan ni kita boleh dapat membantu orang ramai. Macam Diana cakap tadi, kerana kita rasa kita dah susah, tapi sebenarnya ada orang lagi susah. Kerana kita rasa macam alamak nak sahur mungkin tak ada duit apa semua, tapi diorang ni kadang macam Pian cakap, macam kita pernah tahu lah, kadang diorang berpuasa tanpa buka. Itu yang masalah lah yang ada. Kan? Itulah kisahnya. Sebab tu kita kena selalu ingat dekat saudara-saudara kita yang lain. Dan bila cerita tentang Palestin, saya teringat satu kisah wanita Palestin yang pernah ditanya, kenapa awak dekat rumah awak pakai tudung juga, kan dengan keluarga-keluarga semua pakai tudung lagi Dia jawab jawapan dia kata, kalaulah rumah aku dibedil, dibom, runtuh, musnah, biarlah aku mati dalam keadaan aku menutup aurat dengan sempurna. Masya Allah. Ini mujahadah saudara-saudara kita kat sana yang tabah dan sabar, tambah-tambah lagi menempuh Ramadan dan tempoh pandemik kita. Diana, mungkin kalau nak kongsikan pengalaman Diana bersama sahabat-sahabat penerima manfaat kita pagi ni? Mungkin insyaAllah contohnya saya dah cerita di Bosnia yang Diana pernah pergi, di Indonesia pun sebenarnya, tapi yang Diana pernah pergi bersama dengan Islamic Relief ialah ke Bosnia. Dan sebenarnya kalau kita tahu Bosnia tu satu tempat yang sangat cantik, Masya Allah. Jadi ramai yang pergi sana, pergi ke tempat-tempat pelancongan. Yelah, memang banyak sangat Masya Allah tempat-tempat yang sangat cantik lah, yang memang ada orang panggil macam air terjun syurga lah apalah kan. Sebab yelah di Europe kan memang Masya Allah sangat cantik. So tapi kita tak tahu sebenarnya mereka itu, kalau kita tanya kepada anak-anak mereka, kalau pergi ke sekolah tu macam mana, Masya Allah. Yelah, sebab kita tahu ada berlakunya diskriminasi kan. Mereka tu seperti kalau pergi ke sekolah tu, kalau yang beragama Islam pergi
kiri, yang bukan pergi ke sebelah kanan, macam tu. Mereka tak bercampur. Dan sebenarnya antara juga pengalaman Diana, contohlah nak pergi ambil air bukit. Kita orang excited sebab air bukit kat sana kan sedap rasanya. Ada yang cakap rasa macam air kelapa ada, tapi memang Masya Allah lah, memang Allah anugerahkan tempat tu dengan air bukit yang sangat sedap. So kita pun turunlah nak pergi minum. Sekali tiba-tiba je mereka yang bawa kami suruh masuk balik ke dalam kereta. Kata kenapa? Oh sebab di situ ada ada pihak ataupun ada orang-orang Serbs lah, yang bila mereka melihat kereta kami tu ada di situ kan, ada tulis Islamic Relief kan. Jadi takut kami ini diapa-apakan. Dan jadi saya fikir macam, ya Allah, nak pergi minum air bukit pun nak kena berjaga-jaga kan. Dan macam mana pula hidup anak-anak diorang yang tak boleh, contohnya nak main basketball, tak main sama-sama, tak boleh nak bergaul. Dan sampai sekarang ni bila saya bertanya sendiri kepada, saya tak nak sebutkan nama saya tanyakan kepada orang yang dewasa lah, macam mana sekarang ni sebenarnya nak didik anak-anak mereka. Kata sebenarnya sampai ke hari ini mereka sentiasa didik anak mereka untuk sentiasa bersedia jikalau perang itu akan berlaku lagi. Saya tak boleh lah nak bayangkan macam mana hidup dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Tapi kita tahulah Masya Allah, pastinya mereka kena kuatkanlah kebergantungan kepada Allah itu kan. Kalau nak jadi maka jadilah. Dan yang pastinya kita tahu mereka itu tidak aman. Dan sedangkan kalau macam di field office tu sendiri sebenarnya ada tempat untuk office untuk kira macam counselor. Sebabnya kenapa? Sebab mereka ini masih lagi trauma sampai ke saat ini, walaupun sudah hampir 2 dekad peperangan itu berlaku. Tapi macam saya cakap tadilah, macam ghost town kan. Mereka dibedil daripada atas bukit dan mereka dibunuh macam burung merpati, dibunuh daripada atas. Nampak orang lalu bunuh. Dan saya pergi ke kawasan di Srebrenica tu, seorang yang menjaga tempat tu lah tunjukkan video tu ada dekat YouTube kalau cari sebenarnya. Dan dalam video tu ada dia. Macam mana mereka dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sebuah lori. Okey, kemudian sampai ke tempat mereka dah tahu dah ni, kejap lagi nak kena bunuh ni. Beratus satu persatu. Dia orang remaja tau, dia orang budak lagi. Masa tu dia orang semua budak lagi. Dan kemudian masuk ke dalam hutan, duduk beramai-ramai. Ini bukan filem ya, ini benar-benar berlaku. Duduk beramai-ramai, duduk sebelah-sebelah. Jadi kita nampak kawan sebelah kita kena bunuh satu persatu. Tapi bila kena tembak satu persatu. Satu kawan jatuh, satu kawan kena tembak jatuh, satu kawan kena tembak jatuh. Cuma bila part dia termis, tapi dia jatuh. Termis sampai dia jatuh. Jadi lepas tu dia lari masuk dalam hutan. Itu yang dia boleh selamat. Itu yang dia boleh selamat. Ya, dan kemudian diceritakan balik kepada kami apa yang berlaku. Dia ada kembar dia meninggal dunia. Dan macam mana dia ambil pakaian untuk, yalah hujan semua kat dalam hutan nak makan apa semua kan. Dia ambil pakaian orang yang dah meninggal dunia untuk dia selimutkan diri dia. Ambil kasut orang yang meninggal dunia untuk dia untuk dia kira macam warm kan, untuk dia panaskan kaki dia. So memang survivor lah. Itu yang bila dia nak pernah cerita sebelum ni. Ada seorang ibu, masa tu taraf ibu lah, sekarang dah taraf nenek lah. Dia ceritakan anak dia yang masa tu lapar sangat. Dia cakap dengan dia, tak payah, jangan keluar rumah sebab bahaya sekarang ni kan. Tapi anak dia dah lapar sangat, dia buka pintu rumah. Dia buka pintu rumah untuk ambil makanan kat depan rumah. Masa tu lah kepalanya ditembak. Dan bayangkan hati seorang ibu, Masya Allah. Pergi ke hadapan rumah untuk mengutip. Kira masa itu otak anak dia dah berkecai. Berderai. Ya betul, maaflah ayat saya. Dah berderai. Ya, dan kemudian Masya Allah, macam mana hanya kerana nak makan, ya Allah, hanya kerana dia seorang Islam. Itulah kita di Malaysia ini kena sangat-sangat bersyukur dengan nikmat kita seorang Islam kan. Macam tu juga kita pergi ke Palestin dulu kan Pian. Alhamdulillah, kita pernah pergi ke Palestin. Mereka ni Masya Allah, mereka ini hidup di dalam tempat yang sentiasa ada kemungkinan untuk dibedil bom dan sebagainya, tapi bila kita pergi sangat berbeza. Mereka punya sifat tenangan. Itu sangat-sangat tenang, betul. Dan dia cakap dengan kita kan, maksudnya dia kata tak perlu risau dengan keadaan kita ni. Sebab mereka itu sentiasa diingatkan oleh Allah yang hidup ini tak lama. Mereka sentiasa berjuang di jalan Allah. Jadi kita ni Masya Allah yang ada keamanan ini, bantulah mereka, berilah makanan yang secukupnya untuk mereka. Kerana insya-Allah mereka ini semua syahid. Mereka ini semua syahid-syahid, mujahidah, mujahidah. Kita bantu mereka insya-Allah. Pernah pergi diorang ni kadang-kadang
elektrik tak ada, guna generator saja. Macam mana air orang yang survivor ni sebenarnya, okey, orang yang sihat badan tu boleh pergi cari makanan. Tapi macam mana pula mereka yang kakinya dah tak ada, dah kudung, tangan dah tak ada. Macam mana mereka hanya terlantar di kata dan pastinya hanya mengharapkan orang untuk membantu, ahli keluarga untuk membantu. Macam mana pula kalau ahli keluarga pun dah tak ada? Anak-anak pula macam mana? Kita boleh cakap, okey, orang besar, orang yang dah besar dia akan cakap macam tak apa, jihad. Anak kecil ni diorang faham ke? Ada yang faham, Alhamdulillah. Tapi ada anak-anak kecil yang hanya nak bermain. Takkan kita tak nak bagi makan dekat diorang? Takkan kita nak harap macam duduk kat Palestin kan, nanti kalau kita mati syahid, kita kena bantu diorang. Bantu diorang sehabis baik kita, insyaAllah. InsyaAllah. Dan tahu kan kita boleh membantu sebenarnya, kita boleh membantu mereka sebenarnya yang Diana ceritakan, yang Eddie ceritakan, kita di Malaysia boleh membantu mereka walaupun jauh beribu batu. Ada caranya menerusi Islamic Relief Malaysia khususnya, dan kempen kita Rezeki Ramadan untuk negara-negara yang turut kita santuni termasuk Malaysia. Mungkin untuk penutup, macam mana kita nak sampaikan dan hulurkan bantuan ni, Eddie dan Diana, mungkin kata akhir juga daripada setiap seorang. Eddie dulu. Ya, silakan. Okey, jangan lupa kita di Malaysia kita patut bersyukur kerana walaupun kita kena susah tetapi kita dah hidup dalam keadaan aman. Kita tak ada mengalami malapetaka, kita tak ada peperangan, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukurlah. Jadi kita perlulah bantu saudara-saudara kita. Sebenarnya Islamic Relief bukan membantu orang Islam saja tetapi sebenarnya membantu semua orang. Jadi bolehlah kita kalau nak menyumbang boleh pergi ke platform Launch Good tu. Di sana kita boleh letakkan remarks lah. Kalau nak untuk Saujana boleh letak Ramadan_Saujana atau untuk Diana Amir Ramadan_Diana. So sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut tu boleh pergi kepada www.islamicrelief.org.my lah. Bagi saya terpulang nanti yang penting ambil kesempatan bulan Ramadan ni untuk menambahkan lagi sedekah gitu. InsyaAllah. Terima kasih Eddie dan Diana untuk menutup kita pagi ni. Okey, insyaAllah. Saya selalu anggap kalau sesiapa sahaja yang meminta bantuan, contohnya secara peribadi kepada saya, itu sebenarnya ialah satu cara Allah nak membuka peluang kepada kita untuk berbuat baik. Jadi Alhamdulillah Islamic Relief Malaysia sentiasa tampil untuk memanggil, menjentik hati-hati anda, contohnya sedang mendengar ini semua ialah hidayah, kasih sayang, rahmat Allah yang Allah sedang taburkan kepada umat-umatnya supaya tolong menolong. Sebenarnya kita juga memerlukan mereka juga, kita memerlukan doa mereka, kita memerlukan mereka untuk berjuang demi Islam. Tapi kita apa kelebihan kita? Kita ada, Masya Allah, mungkin kita rasa kurang tapi lebih untuk mereka. Mungkin kita rasa RM100 tu apa je lah yang boleh beli kat Shopee tu contohnya. Tapi untuk mereka itu boleh makan untuk sebulan contohnya, ataupun untuk memberikan air bersih kepada mereka. Banyak lagi negara-negara lain, contoh Somalia yang tak ada air bersih, nak mandi pun sabun pun dibuat makan sebab dia tak pernah tahu sabun tu apa. Ya Allah. Jadi kita ni Masya Allah banyak-banyak bersyukur. Kita tahu kan la in syakaratum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jadi maksudnya kalau kita bersyukur itu Allah akan beri kita lebih lagi. Dan kalau kita kufur sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kita kena lahirkan syukur kita itu dengan membantu mereka yang memerlukan, sayang mereka sebagaimana kita sayang diri kita sendiri. Lahirkan syukur kepada Allah dengan sedikit nikmat yang Allah beri, bukan sedikit, banyak. Tapi kita yang rasa sikit. Kan? Banyak sangat nikmat yang Allah beri, bagi sedikit kepada mereka yang memerlukan sebenarnya. Ada dalam satu nilai sebenarnya dalam 1/3 kita punya rezeki itu ialah Allah sedekah kepada kita untuk kita share kepada orang lain. Bukan semua yang kita ada tu ialah hak kita. Ada hak orang lain. Jadi berilah kepada yang hak lah, insyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga perkongsian Diana Amir dan Eddie Saujana pagi ini dapat menjentik hati-hati kita semua untuk membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih Diana Amir, sampai hilang suara aku. Dan juga Eddie untuk perkongsian kita. Jumpa lagi insyaAllah. Yang penting fikir selamat berpuasa. Fikir Islamic Relief. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia dua orang ikon kemanusiaan kita dari mewakili Islamic Relief Malaysia untuk Suara Kemanusiaan IRM. Ya betul. Dan itu pastinya penutup untuk Tirai Warna Pagi edisi hari Isnin hari ini 19 April 2021, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk aspirasi